Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 1 jam selepas pengumuman keputusan pemilihan PKR, ini Anwar Ibrahim komen. Tak ramai boleh saingi pengorbanan Rafizi, Izzah jawab Anwar. Semalam, Nurul Izzah Anwar sah dilantik dipilih sebagai timbalan Presiden PKR yang baru. Rafizi pula terpaksa akur dan kalah dalam perebutan jawatan tersebut. Ramai yang mula mendongak ke mana arah ala tuju Rafizi selepas ini. Benarkah janji beliau akan letak jawatan kalau kalah dalam pemilihan itu tertunai? Kalau beliau letak jawatan, siapakah yang bakal menggantikan beliau? Adakah Nurul Izzah Anwar akan mengambil alih tempat jawatan Menteri Ekonomi yang disandang oleh Rafizi Ramli? Pengakuan daripada Anwar ini memang ada kebenarannya. Tidak ramai boleh saingi pengorbanan Rafizi dan Nurul Izzah, jawab Anwar. Sebelum kita teruskan ulasan ini, siapa ada masalah gout, kencing manis dan tinggi darah, sila tekan butang produk yang ada dalam video ini. Produk ini murah, mujarab dan sudah beribu-ribu orang yang menikmatinya dan juga sudah sembuh. Produknya murah, berbaloi, lulus KKM dan juga halal. Cepat beli selagi stok masih ada. Anwar Ibrahim mengungsikan pandangan tentang pemilihan jawatan timbalan Presiden PKR. Presiden PKR Anwar Ibrahim mengingatkan pengkritik bahwa tidak ramai yang mampu menyaingi pengorbanan Rafizi Ramli dan anak perempuannya Nurul Izzah. Anwar berkongsi pandangannya dengan para perwakilan PKR tentang pemilihan yang menemukan Rafizi dan Izzah dalam persaingan untuk jawatan timbalan presiden. Orang tegur sama ada Rafizi dan Izzah. Kadang-kadang tak upaya kamu nak saing pengorbanan mereka, katanya dalam ucapan ketika merasmikan Kongres Nasional PKR. Jadi nak tegur tetapi jangan lupa berbanding kehebatan dan kekuatan mereka, tak boleh, tak ramai boleh. Jadi kalau terlanjur mohon maaf, kata Anwar Ibrahim. Anwar menyeru semua ahli supaya berbicara secara berhema, mengingatkan bahwa agenda PKR lebih besar daripada perjuangan peribadi. Bila menang, menang. Kalau tanya saya akan pilih terbaik, saya akan rangkul, katanya sebelum keputusan pemilihan diumumkan. Malam tadi, Nurul Izzah Anwar membuktikan sokongan memihak kepadanya selepas diumumkan sebagai pemenang dalam persaingan untuk jawatan timbalan presiden. Rafizi sebelum ini menyatakan kesediaan untuk meletakkan jawatan menteri sekiranya tewas. Dalam pada itu, Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor, Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan, dan Chang Lih Kang, Menteri, dan Ar Ramanan, Timbalan Menteri, terpilih sebagai naib presiden. Kamil Munin dan Fadlin Siddiq pula terpilih sebagai Ketua Pemuda dan Ketua Wanita PKR. Saudara, menjadi persoalan sekarang paling besar ialah ada cerita-cerita ramalan-ramalan kosong menyatakan kononnya akan berlaku perpecahan dalam PKR. Namun saya tak yakin dan saya tak percaya itunya akan berlaku. Rafizi sudah berjanji kalau dia kalah pun dia lebih suka kerana dia dapat berjuang di akar umbi sebaik-baiknya menjadi pejuang, menjadi panglima perang di akar umbi. Dia tidak perlu lagi tersekat-sekat untuk memberikan kenyataan maupun menolak tomahan, menutup tomahan daripada para pengkritik, terutamanya daripada Akmal Saleh, daripada PAS Perikatan Nasional. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa sudah jadi dengan Tun Mahathir, kata netizen. Semakin menjelang 100 tahun, semakin keliru Mahathir dengan perjuangan politiknya. Hala tujunya seakan-akan tidak tahu kemana sudah. Hari ini, Mahathir pula keluarkan kenyataan Perikatan Nasional
Parti Melayu tak mampu satukan orang Melayu, kata Dr. Mahathir. Menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun dan 22 bulan, apa yang Mahathir lakukan, kata netizen. Mahathir berkata perpaduan Melayu tidak mampu dicapai dalam ruang lingkup parti politik karena mereka semua ada agenda tersendiri. Ada yang bertanya kepada Mahathir, kenapa baru sekarang dia bercakap? Kenapa tidak dulu sewaktu dia menjadi Perdana Menteri, dia tidak usahakan perkara ini? Dan adakah karena orang lain jadi Perdana Menteri, orang lain jadi pemimpin parti, baru semua ini berlaku? Adakah hanya Parti Pejuang yang boleh melakukannya? Parti Berteraskan Melayu dalam Perikatan Nasional PN gagal menyatukan orang Melayu menurut Dr. Mahathir Mohamad. Adakah dengan ini juga selepas kritikan pedas Tun Mahathir ini menyebabkan beliau dipecat dalam SG4 sebagai penasihat parti ataupun penasihat SG4? Kita tahu Mahathir adalah penasihat SG4 dan baru-baru ini beliau condong dan cenderung menyokong Perikatan Nasional. Tapi hari ini lain pula nada beliau. Dia sendiri menyatakan bahwa Perikatan Nasional gagal menyatukan orang Melayu menurut Dr. Mahathir. Pemimpin yang pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali ini berkata, tiada satu parti politik Melayu berupaya membawa orang Melayu bersama. Perpaduan Melayu tidak dapat dicapai dalam ruang lingkup parti politik kerana mereka semua mempunyai agenda tersendiri, katanya. Kita mahu orang Melayu bersatu dan mengundi orang Melayu. Apabila PRU akan datang, ada kaedah untuk orang Melayu menyokong calon memperjuangkan kepentingan Melayu, katanya tanpa penjelasan lanjut. PN tidak boleh satukan orang Melayu, parti politik Melayu lain juga sama, kata beliau. Jadi adakah Parti Pejuang yang beliau perjuangkan selama ini yang kalah teruk dalam pilihan raya baru-baru ini sehingga tiada satu pun menang, bahkan semua hilang wang deposit? Adakah parti itu yang boleh menyatukan Melayu? Parti ini ada agenda tersendiri dan mereka tidak mampu satukan kita, kata Mahathir yang juga bekas Presiden UMNO. Mahathir berkata demikian pada pelancaran buku terbarunya 100 Pesan Tun Mahathir Membina Keluarga dan Bangsa. Mahathir yang menjadi Perdana Menteri di bawah Barisan Nasional bermula 1981 hingga 2003 dan bawah Pakatan Harapan PH bermula 2018 hingga 2020 juga menjelaskan beliau tidak lagi terikat dengan mana-mana parti politik. Ditanya sama ada beliau akan memainkan apa jua peranan menjelang PRU 16 atau bekerjasama dengan mana-mana parti politik, Mahathir berkata tumpuan hanya terarah memupuk perpaduan dalam kalangan orang Melayu. Saya sentiasa mempromosikan perpaduan Melayu. Hanya dengan orang Melayu bersatu kembali kuat dan memimpin negara ini, kata beliau. Jika orang Melayu kekal berpecah dan gagal bersama, mereka akan kehilangan pengaruh dan tiada peranan pada PRU 16, kata Mahathir lagi. Berbekalkan pengalaman luas menerajai pelbagai platform politik berdekad lamanya, Mahathir ada menyebut penentangan bersejarah terhadap Malayan Union sebagai contoh kecekapan perpaduan Melayu. Malayan Union adalah struktur politik digagaskan kerajaan kolonial British pada 1946 bagi menyatukan negeri Melayu dan negeri Selat, tidak termasuk Singapura, dalam satu entiti pentadbiran. Ia bertujuan memudahkan pentadbiran kolonial dan menggalakkan pembangunan ekonomi British Malaya selepas Perang Dunia Kedua. Kesan bantahan dan penentangan meluas dalam kalangan orang Melayu. British tidak meneruskan rancangan Malayan Union pada 1948. Ia digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu yang mengembalikan kuasa Raja-Raja Melayu dan memperkenalkan peraturan ketat kewarganegaraan. Kami masih ingat ketika kami menentang Malayan Union. Pada masa itu orang Melayu miskin dan tiada uang. Namun mereka mampu mencabar British dan menang, katanya. Mengapa? Kerana mereka bersatu. Hari ini mereka tidak boleh menang kerana mereka tidak bersatu, kata Tun Mahathir. Salah siapa? Anda jawablah sendiri. Soalan itu harus ditanya kepada Tun Mahathir semula. Salah siapakah perkara itu?